Yo guys, and welcome to the video. Hari ni saya bit excited sebab kita ada Nothing Phone 2 dekat tangan aku, dekat studio. So aku dah excited nak godek apa yang ada dekat dalam ni, and macam mana device tu, sama ada lagi better daripada sebelum ni atau just sama je. First thing first, aku nak tahu juga korang punya pendapat sendiri pasal jenama Nothing ni. Komen dekat bawah, aku nak tahu juga sebab diorang baru lagi dalam industri, tapi diorang punya internal bukan baru. Diorang datang daripada company lain yang dah berpengalaman. So far dia punya perubahan, dia punya products matching tak dengan apa yang korang dapat sekarang ni. So without wasting more time, kita nak unboxing Nothing Phone 2 yang baru je keluar sebelum launch dekat dalam Malaysia. Alright, aku tak sabar nak unbox Nothing Phone 2 ni, which is kalau korang perasan dia hampir sama macam packaging tahun lepas, which is kalau orang tengok pun takkan cakap ni adalah sebuah telefon ataupun sebuah smartphone. Kalau orang lain tengok pun telefon ni dekat atas lantai, orang tak akan cakap yang ni adalah sebuah phone tau, unless kalau dia baca, and mungkin orang tengok pun akan cakap dia hanya sebuah aksesori sahaja. Alright, cara nak unbox dia actually quite the same. Ada satu pull tab yang korang kena tarik sekeliling kotak ni, dan akan tercabutlah dia punya penutup secara tersembunyi. Bila korang cabut, actually dia tak macam tahun lepas tau. Kali ni dia akan ada satu kotak yang special untuk letak Nothing Phone 2, which is dia punya aturan ataupun susunan untuk kotak ni actually quite nice. Kotak dia juga actually ada bentuk dia macam emboss, and menunjukkan tu adalah sebuah kotak daripada Nothing Phone 2. Buka je kotak ni, korang akan nampak susunan Nothing Phone 2 dengan dia punya cable and everything. Dekat sini kita ada Nothing Phone 2, which is aku akan letak dekat tepi dulu. Apa yang kau nampak dekat sini adalah dia punya manual guide. Lepas tu pergi lagi dekat atas, that is dia punya kabel untuk charging yang boleh support sampai 45 watt tu. Apa yang menarik juga dekat sini adalah dia punya kabel hujung kepala tu support pakai style Nothing Phone 2 juga, that is transparent punya charger. Tapi tak nampak anything raw pun. Dia macam susun cantik-cantik untuk nampak, untuk buatkan sebuah kabel tu khas untuk sebuah Nothing Phone 2 yang ada dekat tangan aku ni. Estetik betul lah Nothing Phone 2 ni. Pergi dekat Nothing Phone 2, apa yang aku suka sebenarnya, dia punya wrapper ni nampak sedikit berbeza daripada jenama lain. That is akan tunjuk indikator. Tapi yang ni pada bahagian belakang, bukan dekat depan yang biasa aku tengok. Other than that, this is a nice packaging daripada Nothing Phone 2 sendiri. And katanya juga dia punya packaging ni memang recycle 100% untuk elak pencemaran. Dan semua yang kau nampak dekat sini basically kotak ataupun kertas. Nice kan? Nothing Phone 2 ada dekat tangan aku. And aku nak tanya korang jugalah, dapat bezakan tak Nothing Phone 2 ni dengan previous version dia ataupun first gen of Nothing Phone 1? So dekat sini kau boleh tahu tak dekat mana satu yang boleh beza? Kalau kau nak tahu, bezanya adalah pada bahagian recording dekat warna merah tu, dan juga dia punya kamera. Kalau kau tengok dekat kamera dekat sini, actually dia pakai kamera yang lagi besar dan warna hitam, bukan warna silver macam previously. So apa yang berubah dalam specs Nothing Phone 2 kali ni? Upgrade? Downgrade? Kalau ikutkan, dia move to another level. Aku tak pasti macam mana dia punya pricing dekat sini, tapi apa yang aku boleh tengok, dia dah start pakai processor daripada flagship juga, that is Snapdragon 8 Plus Gen 1. So this processor is basically ada banyak yang kau boleh nampak pakai dekat sebuah telefon flagship. Tapi kau kena ingat, previous version dia pakai mid range tau. So sekarang dia dah start pakai flagship. And ada banyak improvement yang korang akan dapat rasa once dia beralih kepada prosesor yang higher tier, ataupun boleh kata dah start masuk harga yang bukan mahin dah. Tapi benda ni mungkin akan berubah dekat Nothing Phone 2. Dia punya RAM actually pakai 12GB juga, and storage starting 256GB. This is basically untuk orang yang memang nak consume media juga untuk storage dan juga RAM yang ditawarkan oleh Nothing Phone 2 ni. Other than that, ada lagi ke yang berubah Fazli? Okay, kalau kau nak tahu, dia punya screen dekat sini actually is quite different tau. This is a screen yang lagi besar daripada apa yang kau nampak sebelum ni. Sebelum ni dalam 6.55 inci, tapi yang ni dah besar dah, 6.7 inci. Dia just pakai prosesor lagi besar, dia pakai screen lagi besar. So apa lagi yang dia orang dapat buat sebenarnya adalah dia punya keterangan screen. Sebab biasanya kalau dia orang dah naikkan size screen dia sampai 6.7 inci tu, diorang juga make sense untuk naikkan dia punya brightness juga. That is 1600 nits of brightness. Sebelum ni hanya 1200 saja untuk dia punya nits of brightness. So dekat sini it's a welcome feature untuk
Nothing upgrade dia punya screen. Satu benda yang tak baru sebenarnya adalah dia punya kamera. So dekat sini dia still pakai 50 megapixel sensor yang ada dekat previous version. Sama juga macam ultra wide. And then dia punya front facing camera tak silap aku 32 megapixel. So this is a decent one and a good one untuk dia punya camera setup. Aku tak larang pun sebenarnya, tapi kalau boleh, in my opinion sendiri, better letak sebuah kamera telefoto juga. Walaupun ultra wide tu is a bit fun kalau nak tangkap gambar. Lepas tu dia still ada OIS, which is optical image stabilization dekat dia punya main sensor. EIS dia dekat ultra wide, benda tu macam okay je bagi aku. Tapi apa yang aku boleh ketengahkan dekat sini adalah dia orang fokus dekat software side untuk improvekan dia punya hasil quality dalam dia punya sensor. So maksudnya dekat sini, bila korang pakai prosesor daripada Snapdragon 8 Plus Gen 1 tu, dia pada masa yang sama akan pakai ISP yang berbeza, which is a better one berbanding dengan yang mid range tu. So dekat sini dia akan dapat banyak higher power untuk dia punya computing process in terms of dia punya imaging tu. So technically dia punya gambar akan lagi lawa untuk proses all those megapixel yang tinggi macam Nothing Phone 2. Tapi aku akan keluar untuk tangkap gambar, tengok hasil dia macam mana once dia dah fokuskan dekat software untuk improve dia punya gambar. Sekarang kita cakap pasal glyph pula, benda main attraction untuk sebuah Nothing Phone 2. Biasanya orang cakap pasal software dan juga hardware kan, tapi kali ni adalah dia punya lampu dekat belakang. Basically nama dia sebagai glyph. Untuk orang yang tak familiar, dia akan bagi lampu untuk dapat notification, all things yang melibatkan notification. So dekat sini dia banyakkan lagi dia punya lampu LED belakang ni, sampai kalau tak salah aku dia ada 33 LED lights untuk buatkan dia punya animation, untuk buatkan dia punya lampu tu nampak lagi banyak gradient ataupun lagi banyak shade instead of yang sebelum ni. So kali ni dia basically akan jadi lagi banyak untuk buatkan animation dan juga lampu tu lagi menarik. And bukan ke arah tu je, dia orang juga akan buatkan feature glyph ni available dekat benda lain juga. Contohnya macam dekat timer, korang akan nampak lampu dekat situ akan menurun once counter tu ataupun timer tu menurun dah nak sampai kepada penghabisan. So dekat situ korang akan nampak lah dia punya glyph function tu dekat Nothing Phone 2 comes to play. And obviously akan ada version of Nothing Phone 2 punya glyph instead of pakai yang lama je. Bukan dia tukar lampu, letak lampu lagi banyak and pakai glyph preset yang lama letak dekat sini, tak. Kau boleh pakai, tapi yang version baru pun ada juga untuk buatkan glyph tu lagi menarik di mata korang. Untuk orang yang tak tahu juga, glyph pun akan ada function contoh macam bila korang charge, dekat bawah ni akan menjadi indikator untuk bateri korang. Once dah penuh, dia akan penuh juga. Lepas tu untuk orang yang nak panggil Google Assistant, dia akan light up bila korang seru Google Assistant tu. And benda baru dekat sini adalah kalau korang pakai app contohnya macam GrabFood ataupun Foodpanda, benda tu sepatutnya dapat akses glyph dekat belakang ni untuk tunjuk sama ada motor tu tengah on the way ataupun dah nak penghabisan. Dekat glyph ni akan dapat paparkan benda tu so that korang tak perlu nak buka screen untuk tahu. So benda ni lah yang membuatkan Nothing Phone 2 is a bit unique. So aku harapkan benda ni juga akan ada dekat Nothing Phone 1, sebab yang pakai yang sebelum ni pun takkanlah rasa ketinggalan sangat kan. Ada banyak lagi sebenarnya aku nak cakap dekat korang. That is Nothing Phone 2 kali ni. Nampak is a bit different sebab kau boleh nampak dia punya fokus dekat Nothing OS 2.0 ni pergi ke arah widget yang nampak sekata and tak menonjol sangat bagi aku. Tapi pada masa yang sama dia buatkan apps tu nampak menonjol. That is dia punya colour dekat dia punya layout. So dekat sini kau nampak dia hanya hitam putih, tapi pada masa yang sama membuatkan korang tak serabut nak fikir pasal benda lain. And mungkin kita dah over sangat dengan colour. Layout untuk Nothing Phone 2 ni nampak sangat-sangat orang kata usable and aesthetic lah bagi pendapat aku sendiri lah. Lepas tu kau boleh nampak dia punya widget-widget dekat sini. Thumbs up dekat Nothing dapat buatkan widget yang nampak menarik di mata aku sendiri. And dia punya weather, dia punya clock, dia punya calendar tu buatkan aku rasa macam menarik and unik untuk sebuah Nothing Phone 2. Dan membuatkan aku terfikir juga, Nothing Phone 2 ni dia punya UI dia lebih kurang macam apa? Dah macam Threads, hitam putih, minimalis, sesuai sangat-sangat macam Nothing Phone 2 adalah daripada company Threads kan. Okay, tu je lah apa yang aku boleh cakap. Other than that, untuk dia punya design ni still aku suka juga. Kau boleh nampak dekat sini dia punya kamera is a bit besar. Lepas tu kaca dekat belakang ni sebenarnya
Rasa buatkan telefon ni tak perlu nak pakai case, sebab dia macam sedap lah, tak rasa petak, tak rasa macam sebuah iPhone. Tapi apa yang aku boleh kata juga, dia menipiskan dekat hujung glass belakang ni. Macam aku cakap, dia bukan curve dekat skrin depan, tapi dia curve dekat panel belakang ni. Panel belakang ni juga aku harap dia tak mudah pecah, sebab nampak macam dia hanya menipiskan dekat bahagian hujung ni, which is really crack punya prone once dia jatuh. Aku tak tahulah bila macam mana dia buat drop test nanti. Aku harap dia tak mudah pecah, sebab belakang ni lah yang buatkan telefon ni nampak lawa. And kita sebenarnya memang nak tunjuk belakang bila pakai telefon Nothing Phone 2. Alright guys, untuk orang yang nak tengok aku review telefon ni, stay tune dekat channel aku, subscribe and tekan like dekat video ni, so that dapat tunjukkan dekat semua orang, ataupun share je. And nantikan aku punya full review Nothing Phone 2. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I will see you guys on my next video. Bye.